Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata dianya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak, yang tampak mana yang zahir, yang apa, yang jelas lah maksudnya. Yang tampak ni mana yang dapat dilihat dengan mata kepala, itu. Ataupun yang samar, ataupun yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita manusia ni. Tu tanpa ada perbezaan antara keduanya. Tak ada beza antara yang jelas atau yang samar. Semuanya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita masih lagi dalam sifat ilmu. Masih lagi dalam sifat yang ke-9, iaitu sifat ilmu, iaitu sifat pengetahuan. Kalau dalam bahasa kita kata sifat pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah sifat pengetahuan, Allah Maha mengetahui segala perkara. Itu telah kita syarah dah pada pertemuan yang lalu. Apa segala perkara? Yang ni benda wajib Allah Ta'ala mengetahui di atas jalan wujub. Benda yang mustahil Allah Ta'ala tahu di atas jalan istihalah. Benda yang jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan yang jawaz. Artinya pengetahuan Allah Ta'ala tu muafakat dengan benda. Kena dengan hak realiti yang berlaku sepertinya begitu. Itu maksudnya. Kerana kalau pengetahuan Allah Ta'ala tu Allah mengetahui dengan tidak sepakat realiti, maka membawa jahil Allah Ta'ala. Maka jahil Tuhan ni mustahil. Tentu tidak Tuhan jahil. Bagaimana boleh Tuhan ni jahil? Tiba-tiba boleh buat langit bumi begini mu. Tu
Jangan kata nak buat langit bumi, nak buat kuih karipak pun kalau jahil ni tak boleh. Ni. Nah, tak pandai buat karipaknya, buat karipak jadi buat dah. Nah. Tak jadi karipak dia panggil dah. Itu mudah-mudah kita fikir itu ya. Nah. Penting sifat ilmu ni sangat penting. Kerana tu di antara lainnya supaya kita senantiasa sedar bahawasanya kita ni dari dalam pengetahuan Allah. Nah. Kita tak boleh orang panggil nak luput ingatan kita tu terhadap Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang diri kita zahiran wa batina, zahir dan batin. Ini masuk ke ilmu tasawuf dah pula. Soal akidah, soal i'tiqad, itu wajiblah kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Tapi kadang-kadangnya kita tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab lupa. Sebab apa lupa? Sebab tak ingat. Nah. Kurang mengingati. Nah. Maka sebab tu disuruh dalam ilmu tasawufnya kita tu banyak-banyak ingat ke Tuhan. Bagaimana nak banyak ingat ke Tuhan? Kena banyak menyebut. Nah. Bila kita sebut sesuatu tu dengan banyak, maka datanglah ingatan kita tu senantiasa. Nah, gitu. Macam orang duk ngapal Quran jugalah. Kali dia baca sekali, tak ingat. Nah, dia nak ingat ni dia kena ulang banyak kali. Satu baris tu ulang banyak kali. Sampai lekat dalam ingatan dia. Itu. Begitulah didikan cara tasawuf pun begitu juga. Nah, ambil di Quran bukan ilmu ayat cak. Nah, ada yang mudah kata ilmu tasawuf ni ilmu kotor. Khotok pada ayat cak lagi ada. Tak betul tu. Nah. Ambil di Quran mana Tuhan kata? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang beriman, hendak menyebutlah olehmu akan Allah akan sebagai sebutan yang katsira, yang banyak. Tujuannya apa? Supaya bila mu sebut Allah, 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 Allah banyak-banyak, ingatan kamu tu kuat terhadap Allah. Itu. Tu tujuannya. Jangan sebut pendek. Hak ulama marah tu kita sebut pendek. Allah 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 Allah. Tak boleh itu. Tak betul. Tu bid'ah munkarah. Hak tu disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama. Bid'ah munkarah, orang yang berzikir Allah 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 bil qasir, dengan pendek. Mana? Allah 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 Allah. Tak boleh itu. Nah, baca dengan betul lah. Allah 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 Allah. Karena Allah Allah tu nama bagi zat. Ismun li zati. Nama yang menunjukkan zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Besarlah jangan kata Allah tak ada makna. Oh ya tak ada makna, pelik ke. Nah. Dia tak suruh ya Allah, tu nidak dia panggil. Nah. Dia tak suruh ud'u, tak kata ud'u, uzkur. Betul? Sebut. Kalau ya Allah, ud'u Allah. Boleh juga. Bukan salah nak ya Allah, ya Allah. Ada juga ayat Quran, ud'u Allah. Nah. Serulah olehmu akan Allah. Mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ud'u. Nah, nidak, seru. Kalau uzkurullah, mana sebut olehmu akan Allah. Allah. Sebut tu zikran katsira, sebagai sebutan yang banyak. Apa tujuannya, hikmahnya? Supaya ingatan kita tu lekat senantiasa. Bila kita senantiasa ingat pada Allah, maka kita tu sedar tentang diri kita. Itu kan dalam Quran sebut, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Kita ni lupa Allah. Nah, ingat sikit-sikit. Nah, sebab apa ingat sikit-sikit?
Sebut sikit-sikit. Ha, semaya, lepas semaya sikit. Nah, lepas tu dak lah. Maka kita banyak lupa akan Allah. Maka sebab tu bila kita duduk dalam kesepian keseorangan, mudah kita khianat pada amanah Allah. Lupa kita, Allah Ta'ala kata, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui akan khianat mata-mata, yakni akan mata yang bersifat dengan khianat. Apa mata yang bersifat dengan khianat? Yakni mata yang mencuri melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Curi. Mana curi? Akhzul mal ghairi bi ukhfiyatin. Nah, ambil harta orang lain dengan secara senyap-senyap. Tak boleh curi. Mana mata kita tengok perkara maksiat tu dengan secara senyap-senyap. Tak ada orang. Orang tak ada ni. Nah. Orang tak ada ni molek Nah. Padahal dia i'tikad Allah Maha mengetahui. Cuma tak sedar. Nampak tak? Okay? Kalau orang sedar ke? Tak ada orang ni. Boleh tengok benda maksiat. Astagfirullah. Gitu. Ingat dia kuat pada Allah. Nah. Aku dalam pengetahuan Allah ni, Allah Maha mengetahui. Walau manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Aku nak khianat dengan mata aku ni. Itu lah. Ini yang penting. Ini yang penting kita duk ngaji sebab 20 ni. Nah. Baik. Tu tengok. Jadi kalau gitu Allah Ta'ala mengetahui dengan jelas, bahkan tidak terdahulu dengan jahil. Tidak terdahulu dengan jahil. Nah, kalau orang i'tikad Allah Ta'ala nak tahu sesuatu perkara, kena berlaku dulu perkara tersebut. Kena siasat dulu. Kena bilai dulu. Maka kafir orang itu. Sebab apa? Mengisbatkan pengetahuan Allah terdahulu jahil. Allah Ta'ala tahu hidung saya kepek lagu ni sedia kala lagi. Belum ada saya lagi. Gitu. Sebiji gini dah. Itu makna Tuhan tu, ilmu Tuhan muafakat dengan benda tu. Tu macam kita, okay? Kita kadang-kadang tengok dalam Facebook nampak macam comel, nampak macam segak, macam smart, macam handsome. Bawa tengok depan, lagu ni ya tu. Kalau pengetahuan kita tu, dah. Allah Ta'ala ilmu dia tidak terdahulu dengan jahil. Maka sebab tu siapa dia yang kata Allah Ta'ala mengetahui suatu perkara bila perkara tu baru berlaku, atau Tuhan kena siasat dulu, kena kira dulu, kena usaha, nazar, tilik fikir dulu, barulah Tuhan mengetahui. Kafir serta merta dia. Sebagaimana berlaku kepada kelompok Qadariyah al-ula dipanggil. Fuq Qadariyah generasi yang pertama. Qadariyah ni ada dua, Qadariyah al-ula, Qadariyah al-thani. Qadariyah hak yang kedua tu sesat saja, tak sampai tahap kufur. Tapi kalau Qadariyah al-ula kafir. Sebab apa? Sebab mereka i'tikad Allah tidak mengetahui sesuatu perkara ni melainkan apabila berlaku perkara tersebut, baru Allah Ta'ala tahu benar-benar. Jadi macam kita jugalah. Kita pun tak tahu nak berlaku gapo apa ni. Aksiden ke tak tahu apa ni. Nak berlaku gapo lepas pada ni tak tahu kita. Sakit ke sihat ke tak tahu. Bila berlaku barulah kita tahu. Kalau gitu tu ilmu dia lagu tu bermakna lebih kurang kita terdahulu jahil. Maka jangan kita i'tikad lagu tu. Selain pada tu, ilmu Allah Ta'ala mengetahui Allah Ta'ala tadi tu secara mendetail satu persatu, tak tertinggal dan tak tersembunyi walau seberapa hama sekalipun. Walau sebutir zarah pun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Semua Allah Ta'ala tahu. Maka siapa dia yang i'tikad Allah hanya tahu secara umum saja, tidak secara detail. Yang i'tikad Allah Ta'ala tahu dengan secara kulli saja, secara umum saja, tidak dengan secara juz'i, mendetail satu persatu. Maka hak ni pun kafir juga. Sebagaimana akidah kelompok falasifah. Fuq falsafah yang i'tikad Allah Ta'ala Maha mengetahui tapi dengan umum gitu sajalah. Detail-detail tu tidak. Contoh pasir di pantai, Allah tahu tak? Tahu.
Berapa butir pasir tu Tuhan tahu tak? Tak tahu, kata falsafah. Kafir tu. Ataupun Tuhan tahu juga tapi kena bilal dulu. Ni kafir juga. Apa? Dah sebelum bilal tu tahu tak? Tuhan pun tak tahu juga. Bilal dulu. So, ataupun yang sama. Nah, sehingga disebutkan semut hitam yang duduk di atas batu yang hitam di dalam malam gelap gelita yang tidak ada satu sinaran cahaya bulan bintang, adakah Allah Ta'ala tidak? Itu ialah kita boleh buat hukum. Sebab itulah kita ni nahnu nahsabu bizzawahir, kita buat hukum yang zahir saja. Kenapa? Yang kita dapat lihat ni zahir saja. Tengok orang pakai piah, pakai sokak, mari surah, baik itu orang baik itu, gitu je lah. Soal hati dia tu betul kodak dengan Tuhan, baik sungguh ke tidak, tu kita tak berhak untuk menghukumi, kerana kita tak tahu hak batin hati orang. Lepas tu siapa yang Maha mengetahui? Wallahu yatawallas sarair, Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam batin-batin hati manusia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini surah Sabih. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu Maha mengetahuilah ia al-jahra, akan yang jahar, yang terang maknanya, wa ma yakhfa, dan barang yang tersembunyi, semua Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah kita nak berlakon ke Tuhan tak boleh. Dengan manusia kita boleh berlakon. We nampak berjuruh, we nampak baik, boleh. Tapi dengan Tuhan, Tuhan tahu hakikat diri kita. Tuhan tahu. Kita nak baca kuat, nak orang, Tuhan tahu belakang. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qawlakum, memperlahan kau percakapan kamu, awijharu bih, atau kamu kuat perkataan kamu, cakapan kamu tu kamu cakap kuat ke, kamu cakap slow ke, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah alim, ni guna sirap mubalaghah pula, yang maha amat mengetahui ia Allah bima fis sudur, dengan apa barang yang tersembunyi dalam dada kita. Betul tak kita dengan Tuhan? Atau kita tu berlakon saja dengan manusia, hakikatnya hati kita putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Maha mengetahui. Tak payah kita nak buat lakon lah. Sebab tu kalau orang sedar sini, maka dia tak akan buat lakon tak buat lakon apa? Bukan tak suwi berlakon, tak buat lakon mana? Tak berpura-pura dia. Biar betul benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hati dia. Orang nak kata gapo, manusia ni boleh cakap belaka lah, tapi dia yang pentingnya Allah Maha mengetahui hakikat yang sebenar. Manusia ni dia boleh boleh hukum dengan apa yang dia lihat, hak zahir mata dia tengok, dia pun mulalah menghukumi. Tetapi hakikat yang sebenar, adakah manusia tu tahu? Tidak mengetahui. Itu tidak mengetahui. Maka kerana tu kalau manusia tu orang baik, maka dia kedepankan husnuzan, sangka baik. Kenapa? Kerana kita tak tahu hakikat manusia tu bagaimana. Boleh jadi orang yang kita lihat seperti jahat pada zahirnya, seperti orang ahli maksiat pada zahirnya, tapi rupa-rupanya ada kebaikan di dalam diri dia yang kita tidak ketahui, tapi Allah Maha mengetahui. Subuh dalam bulan Ramadan kita dah baca tu ke? Apa tu? Kisah di zaman Nabi Musa tu. Orang kampung semua kata dia jahat pelakon. Siapa dia mati pun tak ada siapa dia nak urus jenazah dia. Tapi rupa-rupanya ada kebaikan-kebaikan yang dia buat, manusia tak tahu. Siapa tahu? Allah Maha mengetahui. Apa? Setiap kali dia buat maksiat, maka dia taubat pada Allah. Dia merayu pada Allah. Dia kata Tuhan lah tahu apa hak sebenar dalam diri aku. Aku suka ni maksiat ni, tapi nak buat mana kata?
aku insan yang lemah ya. Kalah sama dengan setan dengan saing-saing dia hak jahat. Oh, dia salah ke saing-saing dia pula. Nah. Kemudian apa lagi hak dia buat? Iaitu setiap kali dia duduk dengan saing-saing dia hak jahat di tempat maksiat, hati dia tu duk teringat orang-orang soleh di kampung dia. Ya Allah, aku lebih cinta orang soleh berbanding dengan saing-saing aku ni. Tapi ya tahu barang dalam hati kan. Kita tak tahu tu. Nah, tu dia lebih cinta nak bersahabat dengan orang-orang kaki masjid, kaki jemaah, kaki surau, orang-orang jaga agama, orang soleh, tok-tok guru, tok-tok haji, tok-tok lebah. Hati dia tu cinta lagu tu. Tapi diri dia nak macam mana? Dia duduk dengan orang-orang jahat. Dan tak cukup setakat tu, dia buktikan dengan perbuatan dia. Dia senantiasa simpan harta-harta yang dia dapat yang halal, supaya setiap bulannya dia akan sedekah kepada orang-orang soleh yang ada di kampung dia secara sembunyi-sembunyi. Bukti dia cinta kepada orang yang soleh. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita tak tahu. Nah, kita tak tahu. Itu masalah besar. Kita tak tahu. Maka sebab tu Tuhan hapus dosa-dosa dia. Tuhan golongkan dia waliyun min awliyai, Tuhan kata. Nah, ni wali daripada wali-wali aku. Nak kata mana? Nah, kita hok nampak zahir macam juruh ni, hakikatnya kita lah tahu sebenarnya kita berjuruh ke tak berjuruh. Nah, sahibul bait adraka ma fih. Tuan rumah lah yang lebih tahu apa yang ada di dalam rumah dia tu sendiri. Itu. Habis. Kemudian dia kata kebalikan sifat ini. Kebalikan ni mana lawan lah. Lawan. Kalau dalam kitab Arab dia kata wadidduha. Dan bermula lawannya, lawan bagi sifat ilmu ialah al-jahlu. Ialah jahil, bodoh. Au fi ma'nal jahli, begitu. Begitu. Au fi ma'nal jahli. Atau pada makna jahil, pada makna bodoh. Mana au fi ma'nal jahli, pada makna bodoh, iaitu semua ilmu yang di sisi makhluk, sama ada ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, semua tu ialah fi ma'nal jahli ya indallah, pada makna bodoh di sisi Allah Ta'ala. Tu ilmu kasbi makna ilmu usaha. Kita nak dapat ilmu kena usaha. Pergi sekolah, pergi madrasah, pergi mengaji, pergi mengapa, kena ulai kaji. Tu usaha tu dia panggil. Ilmu hak dia dapat dengan cara usaha. Artinya sebelum daripada dia usaha, dia ada ilmu tak? Tak ada. Pada ada. Mana terdahulu dengan jahil. Nah, sama juga ilmu badihi. Ilmu hak dikurnia, dilipah, diberi, dihebah, seumpama ilmu ladunni. Ini pun terdahulu dengan jahil juga. Tak tahu asal. Diberitahu oleh Allah baru tahu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan pada Nabi Khadir tu ilmu dari sisi kami. Baru tahu. Kalau kami tak ajar, mu tahu tak? Tak tahu ke? Bermakna terdahulu jahil, terdahulu jahil. Ilmu nazari, ilmu hak pasal kita kena tilik perah otak mikir. Itu pun terdahulu dengan jahil. Sebelum kita dapat reti natijah, kesimpulan, belum tu tak reti duk fikir, macam mana? Duk fikir-fikir. Ya sungguh ada. Sama juga ilmu daruri, ilmu yang dierti dengan secara mudah. Seperti lada tu pedah, gula tu manis, garam tu masing. Belum kita tak lidah kita nak tahu kata lada tu pedah ke tak? Tahu tak? Tak tahu? Tak lidah. Dah. Gapo ni? Lada. Tahu. Lada pedah. Terdahulu jahil tak? Terdahulu jahil ke? Maka ilmu-ilmu lagu ni tidak di sisi Allah Ta'ala. Bukan ilmu Allah Ta'ala seperti itu. Itu gitu dah. Tu. Maka sebab tu kita ni, walaupun ada ilmu, tetaplah Tuhan suruh ingat, likulli fawqa kulli dhi ilmin
alimun. Tuhan mati awah gitu selalu. Likulli fawqa kulli dhi ilmi. Di atas tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala pinjam ilmu pengetahuan itu, ingat, ada yang maha amat mengetahui. Alimun. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu lagu tu. Maka sebab tu bila kita ada ilmu sikit, sepatas lidah. Kalau kita panggil sepatas lidah, sekuli etok. Ini sekuli etok. Cik halus ya. Maka tak boleh kita menyombong. Tak boleh kita takabur. Bahkan ilmu kita yang kita dapat tu pinjaman daripada Allah, yang nantinya dia akan soal akhirat kelak. Dengan ilmu yang mu mengaji tu, apa yang mu buat? Mu beramal ke tidak? Tu. Mu mengajar ke tidak? Hak fardu ain kepada keluarga kamu, masyarakat kamu, orang kapur kamu. Dok Tuhan, saya ada ilmu, saya rasa sombong, saya lah hak paling hebat sekali. Habislah kalau lagu tu. Tak ada faedah, tak ada manfaat kita mengaji. Tu. Habis. Sebab tu kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kan, di awal-awal kitab lagi, dia tekan niat hati talibul ilmi. Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu ni, dia tekan di awal lagi niatnya untuk apa? Untuk berbantah-bantah, untuk supaya orang jahil tu tu pakat mari duk ngaji dengan dia, untuk supaya manusia semua berpaling menghadap wajah ke dia belaka. Kalau lagu tu niatnya, tak baulah dia dengan syurga. Tak bau dia dengan syurga. Bahkan guru dia sendiri yang mengajar tu pun seperti orang yang menolongkan menghancurkan agama dia. Siapa tahu tu Imam Ghazali sebut berat tu. Sebab tu guru tu nak terima anak murid, payah. Dia tanya, nak ngaji buat apa? Niat apa? Itu saya nak jadi ulama besar ni tu. Tak balik. Berat lah ni. Nak supaya orang salah cium tangan saya bolak-balik depan belakang. Hai balik. Tak sah. Aku ni tolong nak hancur agamamu kalau gini. Tu. Kalau kena mengaji niat apa? Kerana nak keluar daripada zulumat kejahilan. Tu nak masuk dalam cahaya keilmuan. Lagi pula ini kewajipan Allah Ta'ala atas diri saya tu guru. Supaya mudah-mudahan bila saya reti sepatas lidah, saya boleh beri peringatan pada diri saya, keluarga saya, masyarakat saya, kampus saya. Tepat. Ini baru tu. Liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dalam Quran sebut. Tu. Hendak adalah satu kelompok yang berakat untuk menuntuti faham pada agama. Liyatafaqahu fid din. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Supaya dia dapat beri peringatan kepada kaumnya, bangsanya, apabila dia pulang kepada kaum bangsanya. Itu. Jadi kalau niat lagu tu, tak apa. Betul, tepat. Baru terima boleh mengaji. Itu. Habis. Lalu dia kata bahawa mustahil Allah Ta'ala bodoh atau tidak mengetahui pada apa yang diciptakannya. Artinya mustahil Allah Ta'ala bodoh, tentu tidak. Mustahil dengan mana? Tentu tidak. Karena bodoh Allah Ta'ala tu mustahil. Hak kita nak i'tikadnya ke apa? Istihalah. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bodoh atau ilmu pada makna bodoh. Tambah. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bodoh atau ilmu tapi pada makna bodoh. Mana ilmu-ilmu yang kita sebut tadi itulah. Tentu tidak. Tu penting ni. Nanti kita belajar sifat kenabian ke Rasulullah, dia akan terkait dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Contoh seperti sifat amanah. Para rasul ni mesti bersifat dengan amanah. Apa amanah? Yani ismah. Terpelihara mereka tu daripada mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tentu tidak mereka tu mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mana khianat? Tentu tidak mereka tu khianat. Kalau mereka tu khianat, tidak amanah,
bermakna mereka tu khianat. Kalau mereka khianat, maka kita ni umat disuruh ikutkan Nabi, betul tak? Maka kita disuruh khianat juga. Sedangkan khianat ni Tuhan marah. Bagaimana boleh Tuhan tak tahu Nabi yang dia utus tu khianat? Ada sini. Akhirat esok tu tanya, bapa mu ni tak semaya, tak puasa, zina, judi, minum arak. Kata, Nabi pun buat lagu tu juga. Kan Tuhan juga suruh saya ikut Nabi. Kata ni. Lepas tu kata, iya ke? Berat ni saya pun tak tahu tu ayat. Berat gitu. Boleh gitu Tuhan. Tu tengok. Betul sifat ilmu ni. Dia akan terkait habis. Terkait habis. Maka sebab tu ilmu Allah Ta'ala takluknya inkishah mutlak dia panggil. Nyata semata-mata. Itu. Nyata semata-mata. Sama ada benda tu benda hak wajib, Tuhan tahu di atas jalan wujud. Benda mustahil, Tuhan tahu di atas jalan istihalah. Benda yang jaiz, Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Semua perkara, sama ada benda tu benda ada, benda tak ada. Benda tak ada tu mungkin ke mustahil, benda ada tu benda wajib ke haram. Semua Allah Ta'ala maha mengetahui segala-gala. Tak terlindung walau satu zarah, walau seberat hama sekalipun, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tu habis situ. Kemudiannya kita masuk sifat yang baru, sifat hayat. Dia kata sini hayat ni hidup. Boleh. Hayat ni boleh kita terjemah dengan hidup atau pehidup. Dua saja boleh terjemah. Ya sifat-sifat ma'ani ni boleh terjemah tiga. Hak makna sifat ada apa tu. Contoh kudrat perkuasa atau kudrat kuasa. Hak tu samaratus sifat. Kudrat berkuasa, itu dia panggil ta'alluq bagi sifat. Iradat, terjemah iradat penentu, itu makna sifat. Iradat nentu, itu dia panggil samaratus sifat. Iradat menentu, itu dia panggil ta'alluq bagi sifat. Ilmu pun gitu juga. Ilmu kalau kita terjemah pengetahuan, itu terjemah makna sifat. Kalau terjemah ilmu artinya tahu. Tahu tu panggil samarah, kesan daripada sifat. Kalau terjemah ilmu mengetahui, itu ta'alluq bagi sifat. Sama basar kalam, tiga boleh terjemah. Tapi kalau hayat ni boleh terjemah dua saja. Hayat artinya pehidup, itu dia panggil sifat. Hayat dengan mana hidup, itu dia panggil samarah bagi sifat. Adapun berhidup, menghidup, tu tak boleh. Tu tak masuk. Bukan ta'alluq sifat hayat tu. Sebab apa? Sebab hayat satu tidak ada ta'alluq. Tak ada ta'alluq. Tu ingat tu. Hayat satu tidak ada ta'alluq. Dia kata mana? Allah maha hidup. Dan hidup Allah Ta'ala adalah kehidupan abadi. Tidak pernah dan tidak akan mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hidup dengan bersepakai di zatnya sifat pehidup. Tu. Adapun kita makhluk ni, Allah Ta'ala jadikan kita hidup di sisi berkapuh dua diri, antara diri jasad dengan diri roh. Maka sebab tu ya'tarihil maut, melentangi di atas kita ni oleh mati. Sebab apa? Sebab roh dengan jasad bukan zat dengan sifat. Roh ialah satu zat, jasad ialah satu zat. Ya zat lain-lain. Roh ialah satu zat, jasad ialah satu zat. Jadi roh kita ni ialah sebenar-benarnya diri kita. Tu. Hakikat diri kita yang sebenarnya ialah roh kita. Adapun jasad, jasad kita ni ialah pakaian bagi roh, libasur ruh ataupun alatur ruh, alat bagi roh. Sebab tu orang hak mati dah kan, dia nak semaya lagi tak boleh dah. Sebab apa? Tak ada dah jasad, nak semaya ke? Malaikat, para nabi, para rasul, orang mati syahid tidak mati. Itu kena baik.
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan mu kata orang yang mati di jalan Allah tu mati, jangan. Bahkan mereka tu hidup. Hidup ku mana? Tu Nabi kata, al anbiya hayyun fi quburihim yusalluna fi quburihim. Para nabi itu hidup mereka di dalam kubur-kubur mereka itu. Sembahyang mereka itu di dalam kubur-kubur mereka itu. Nak kata kan? Itu dah. Tapi hak kita biasa ni tak ada lah. Nak sembahyang ke mana? Jasad tak ada dah. Soal lah. Tu pun kalau ada orang panggil pendapat dikembalikan roh kepada jasad di alam barzakh untuk disoal oleh muka nakir, waktu ya lah untuk jawab soal muka nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tapi nak beramal tak boleh lah. Bukan tempat dia lah. Sebab itulah jasad pakaian bagi roh ataupun alat bagi roh ni. Kenapa? Kerana roh yang baik nak menzahirkan kebaikan dia, jasadlah yang menzahirkan. Semaya, rokok, sujud, iktidal, puasa, tutup aurat, nasihat yang baik, nasihat dengan sabar, sedekah, bayar zakat, haji ke Mekah. Itu kan? Baca Quran, zikir, jasad. Kalau tidak, macam mana kita nak berzikir? Nak semaya? Tak boleh. Itu dah. Maka dua ni diri lain-lain ni. Jasad satu zat, roh satu zat. Maka sebab tu ya'tarihil maut, mengenai di atas kita tu oleh kematian. Mana? Boleh pisah roh dengan jasad. Boleh pisah. Kalau sifat dengan zat tak boleh pisah. Betul tak? Sifat dengan zat tak boleh pisah. Sedangkan jasad dengan roh ni bukan sifat dengan zat. Zat dengan zat. Zat dengan zat. Maka sebab tu boleh pisah, boleh dicabutkan roh tu keluar daripada tubuh. Tapi sakit lah. Sakit tak sakit, tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut tu kan, diriwayatkan berpeluh, berkeringat dahi. Lalu Rasulullah kata, innal mauta la sakara, sesungguhnya mati ni sakara. Setara Nabi tu Habibullah sakit. Allahumma inna ala munkaratil maut. Dalam riwayat lain, Allahumma inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Itu. Ya Allah ya Tuhan, Nabi minta tolong dengan Allah Taala supaya menghadapi sakarat. Sakar ni maknanya mabuk, pedih, sakit. Iyalah ke? Sebab apa? Sebab duduk sebati lama dah, daripada perut emak lagi. Roh dengan jasad ni bergapuh daripada perut emak, bersahabat rapat. Siapa ke tak nak lari dah. Orang tunjuk ke jasad, kena ke dia selalu dah roh pun. Tu. Awak curi ke? Bukan saya, roh saya curi. Boleh ke jawab gitu? Boleh. Walaupun roh lah curi, tangan pun pergi mak capa, betul tak? Tu bila kena tangkap, tu akhir tanya, awak mencuri? Bukan saya, roh saya. Boleh jawab gitu? Roh kata, bukan saya, tangan. Tangan kata, awak lah hak suruh tangan ni gerak dia ambil barang orang. Tak boleh nak menyalahi. Pakat kena ke kita lalu dah, kena ke diri kita, betul tak? Roh dengan jasad ni sekali dah, sekali sebati. Jadi bila nak pisah tu gak Allah pedih weh. Cuba tengok orang yang duduk saing rapat-rapat, saing sahabat, bila nak pisah sedih tak? Sedih. Padahal bukan duduk sekali rapat mu aku ialah hak tolong dah. Asyik-asyik spendo lain-lain. Makan terasa lain-lain. Tapi oleh kerana sahabat rapat ni nak pindah taman, nak pindah, sedih weh, tak ada demo bani sunyi, surah kita tak ada, suara Jumaat. Sedih tak? Sedih. Laki bini hak rapat kalau cerai sedih tak? Sedih. Waktu tu timbul gila tolak tu ni. Awal-awal nak marah ya. Nak marah cengeng wala, aku tolakmu, aku cerahmu.
Lepas tu, sudah. Kata ni. Tepuk dahi, tak ada orang nak masak, tak ada orang nak gosok baju tak basuh. Mula lagi merayu janda ya gelik. Marilah weh, balik gelik baik dah weh. Kata ni. Sedih tak? Sedih. Tu laki bini. Bukan hak sebati dah. Walaupun dua jasad tapi tak sebati. Apatah lagi dua diri ni sebati. Sejak kecil lagi, jadi perut mak lagi. Ditiup roh masuk dalam tubuh. Duk sains sejak kecil. Sebab itulah. Ni bila nak pisah ni bulu-bulu roma ni. Bulu-bulu roma ni menangis-nangis. Kenapa? Ucap selamat tinggal dengan roh. Tak mabuk apa? Mabuk? Mabuk sungguh? Tu. Itu nak cerita kehidupan kita ni Allah Ta'ala jadi di sisi berkapur roh dengan jasad. Maka oleh kerana zat roh lain, zat jasad ni lain, bukan roh dengan jasad ni sifat dengan zat, ya'tarihil mautu, mengenai di atas kita oleh mati. Adapun Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Adalah nak klik situ mana? Jangan kita iktikad Allah Ta'ala hidup dengan roh, jangan. Siapa yang iktikad Allah Ta'ala hidup dengan roh, walau roh tu kodeng sekalipun, boleh jatuh kufur dia. Sebab apa? Sebab pada makna dia iktikad Allah Ta'ala harus mati. Tu dah, harus mati. Sebab apabila roh dengan jasad bermakna boleh pisah tak? Boleh pisah. Walaupun tak berpisah lagi. Boleh, harus berpisah. Dah. Maka kalau orang tu iktikad Tuhan hidup dengan roh, walau roh yang qadir sekalipun, pada makna dia iktikad Tuhan tu boleh mati, walau tak mati sekalipun, maka jangan haram kita iktikad lagu tu. Boleh tu kufur silap boleh. Bunyi azal dah. Azal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الفلاح.
Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Maka sebab dia kata dan hidup Allah Taala adalah kehidupan abadi. Abadi mana? Kekal. Tidak menerentangi di atas Allah Taala oleh kematian. Tidak pernah dan tidak akan mati. Jadi bila sebut kata tidak pernah dan tidak akan mati, berarti Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup, dengan sifat hayat. Allah hayyun bihayati, bisifatil hayyah. Berhidup apa? Nah, Allah zat yang maha hidup dengan bersepakai di zatnya sifat hayat, sifat penghidup. Gitu. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan ruh, dengan ruh yang qadim sekalipun tidak. Kerana orang yang i'tikad Allah Ta'ala hidup dengan ruh, walau ruh qadim sekalipun, pada makna dia mengiktikad Allah harus mati walaupun tidak mati. Ingat baik tu. Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Situ orang panggil mahalus syahid tu. Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira tu. Tu ayat cerita lain lah tu. Naknya hayyun 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal, bergantung hatilah oleh kamu. Wa tawakkal ai i'timadul qalb, siqatul qalb, gantunglah hatimu, percayalah hati kamu tu 'alal hayyil ladzi la yamut, di atas yang hidup yang tidak mati. Ni akidah kita ni. Tu jangan terpengaruh dengan orang duk panggil Wan Hizam tu dalam YouTube ke apa tu. Boleh je kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Ya pelik. Sini. Aduh, jahil lagu tu mau buat akak jadi ustaz buat kita ni. Oh pelik sungguh. Mudah weh lah ni nak jadi ustaz. Nah, boh biar ada janggut sikit jadi ustaz. Mudah je. Nah, boleh baca Quran tu pun gagak-gagak. Ustaz juga. Ustaz juga sampai lah ni. Dia kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Apa tak hidup tak mati? Mu nak canggah Quran apa? Quran kata hayyun la yamut. Tuhan tu maha hidup tak mati. Bukan tak hidup tak mati. Kalau tak hidup tak mati tu bukan Tuhan. Tu tahik mu. Iya. Tahik ni tak hidup. Tak hidup kau hidup tahik. Gerak gimari-gimari. Tak. Tapi nak kata mati pun tak juga, bau sangat. Sebab tu kata tak hidup tak mati tu kata Tuhan, tak hikmu sendiri tu kan. Ada pun Tuhan ni hayyun la yamut. Orang ni tak biasa baca Quran kali kau. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan sebut kan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Itu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan tu maha hidup tak mati. Adapun kita hidup pasti mati. Atau harus mati. Pasti mati tu pada syarat lah, syarat janji mati. Pada akal harus mati, harus tak mati. Tuhan nak kekal kita sampai bila-bila dengan gini. Boleh ya? Tu dah macam Nabi Idris Nabi Idris ni dia tanya malaikat Azrail, aku mana kat mati ni? Curi rasa sekali. Azrail pun tak apa masa lagi ni. Ya Nabi Allah Idris, tak apalah nak kecak sikit, nak tahu kan mati nak mana. Pun cabut nyawa Nabi Idris ni. Pas masuk balik engkau tak apa ajar dia lagi. Masuk kelik hidup kelik. Oh lagu tu mati sakit sangat kan. Bah, ajak pergi tengok neraka. Lepas mati gimana? Kalau hak celaka pergi ke neraka. Hak bahagia pergi syurga. Kita oh itu sangat neraka. Kalau hak juru, hak soleh, hak taat gitu kan. Nak syurga. Ada tengok syurga. Orang nak pergi syurga. Pergi syurga, masuk tak tu hubik aja. Tak tu hubik. Azrail kata,
Cukup dah tu, tak apa masa lagi tu, tak. Tak sedap kat sini. Nah, akhirnya tak tunggu-tunggu je. Tunggu Tuhan kata tak apa, biar Kak Idris duduk lah tu. Nah, duduk kat jasad. Sebab tu antara Nabi hidup dengan jasad lagi dua. Mana? Dua di langit, dua di bumi. Antara lain hak di langit, Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Idris alaihi salam. Betul. Nabi Isa ni jasad lagi. Tak mati lagi, tak ada kubur Nabi Isa tak. Tak ada kubur Nabi Isa. Sebab kubur Nabi Isa sebelah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Jadi harus tu kekal. Siapa gelap duduk di langit dengan jasad gini, jasad gini. Jasad. Bukan ruh dah, jasad. Jasad dengan ruh sekali naik ke langit, diangkat ke langit. Ada pelat. Itu dah. Hak jenis hidup harus mati, wajib mati tu kita. Ada apa Tuhan? Hidup tak mati. Gitu dah. Hidup tak mati. Jadi kalau dengar ada yang kata Tuhan ni tak hidup tak mati, ayat ke dia tu bukan Tuhan. Tu tahikmu lah jambil tu. Tak hidup, mana tak gerak mana-mana. Nak kata mati pun tak, busuk bangang kalau tak felah kak. Bang kuat dah tu ni. Tak hidup tak mati tu bukan Tuhan, tahikmu ayat dia. Lagu tu pun ramai orang mengaji. Pelik itu. Pelik. Akhir zaman dah ni. Pelik sungguh. Nak agak Nabi Khadir dan Nabi Ilyas kata setengah. Tapi tu khilaf lah. Hak ijma'nya Nabi Isa alaihissalam seorang. Tapi itu khilaf. Kita sebut ada empat dua di langit, dua di bumi itu khilaf. Bila khilaf ni kak tak sebalah lah. Sebalah. Mana ada Nabi Isa seorang? Iya. Hak Nabi Isa tu ijma'. Hak khilaf. Jadi empat. Dua di langit, dua di bumi. Mana? Dua di langit Nabi Idris, Nabi Isa. Dua di bumi Nabi Ilyas, Nabi Khadir. Tubuh Khadir tu sendiri tu khilaf jadi nabi ke orang soleh ke? Atau wali. Tu khilaf dah situ. Tapi kau yang kuat nabi. Nabi Khadir tu. Kemudian hidup dak lagi. Siapa lah ni? Kata setengah mati dah. Kata setengah hidup lagi siapa lah ni? Tu khilaf. Saya balaslah bab khilaf. Jadi kalau kita balas juga tak habis kita. Mati dah loh. Dan mau pergi siapa kata mati dah. Ulama ni pakai apa pergi ulama je kok. Ulama ni lepas tu nak adu mana? Ada ni tak habis. Saling hormat gitu lah. Kalau ada orang kata Nabi Khadir masih hidup di bumi, dia pegang ulama. Dia pegang ulama yang berpegang dengan hidup. Kata Nabi Khadir mati dah. Dia pegang dengan ulama yang berpendapat Nabi Khadir mati dah. Tu khilaf. Dah. Sama kat Nabi Ilyas pun sama kat. Tu khilaf juga tu. Ni. Katanya mati dah. Katanya tak lagi. Dia hak jaga tumbuhan ni. Sebab tu ketua-tua kita kan nak tanam kau nak cabut ada baca assalamualaikum ya Ilyas, ada baca lagi tu dah. Ketua-tua kita. Baik. Tu cuma nak cerita tadinya apanya? Yang ni kita ni harus mati pada akal, wajib mati pada syarak. Mana wajib mati pada syarak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kan? Syarak janji. Kalau ikut akal harus hidup, harus mati. Tak ada belak. Ya kata Nabi Idris. Nabi Isa tak seterima Nabi Idris ni cerita ni tak tahu Israiliyat kan. Ambil Nabi Isa lalu dalam Quran. Tak ada Israiliyat. Kekal tak lah ni. Kekal di langit dengan jasad ke apa? Pelik apa? Tu nak cerita gitu ya sebenarnya. Tu dah habis. Habis situ. Kalau gitu sifat perhidup Allah Ta'ala ni tidak ada takluk. Sebab tu kalau dalam kitab Arabnya disebut wal hayatu laha sittatu matalibah. Sifat perhidup ni ada bagi dia nya 6 tuntutan saja. Tidak seperti sifat-sifat lain 7 tuntutan. Mana? Pertamanya nasyhadu wa na'taqidu. Kami menyaksi dan kami i'tiqad dalam hati anna hayatallahi, bahawasanya sifat perhidup Allah Ta'ala tu wajib kita kena menyaksi dan i'tiqad dalam hati. Sifat perhidup Allah Ta'ala tu maujudatun, ada.
Sekira-kira kalau dibuka hijab akan nampak sifat penghidup Allah Taala. Nah, wa qadimatun, sedia kala, wa baqiyatun, kekal selama-lama, wa mukhalafatun li hayatina al hawadith. Nah, wa mukhalafatun li hayatina al hadithati. Nah, dan tak serupa dengan sifat penghidup kita yang baru ni. Sifat penghidup kita yang baru ni Allah Taala jadikan kita hidup di sisi berkapuh roh dengan jasad, maka hidup dikatakan hidup. Tu. Akhirat esok Allah Ta'ala jadikan rupa mati itu di atas rupa kibas. Al-mautu tu seperti seekor binatang, lalu disuruh malaikat sembelih kibas tersebut, sembelih maut. Tu isyarah yang laku tu. Isyarat apa? Isyaratnya tak ada mati dah lepas badan ni. Tuhan tak buat mati lah. Sebab tu orang masuk neraka tu, kalau kekal itu kekal selama-lama. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan liyazuqul azab ghairahum liyazuqul azab. Ada Al-Quran sebut kan? Tiap-tiap kali terbakar habis kulit, disalin badalnahum juludan disalin kulit baru liyazuqul azab, supaya dikecak ke rasa azab. Mati tak mati, hatuk kepala dia ni pecah, kepala jadi semula hatuk sampai bila-bila. Tu tengok. Maka sebab tu kita ni pilihlah nak hidup hak sementara ke senang, nak senang hidup selama-lama. Dah. Setengah orang yang rela senang tapi untuk hidup sementara. Mana dunia ni? Dunia sementara sungguh. 40, 50 ramai mana hak mati? 40, 50 ramai lah ni hak mati muda-muda kan? 30 pun ramai, 20 pun ramai. Paling terik lama pun 60, 70, 80, 90 tu jarang benar dah nak dapat. Dalam mereka sampai mak kilau lah ni. Allah ni kau sibuk mak kilau lah ke lah ni ni. Tu 100 lebih homo dalam tu. Dalam lah ni bayar dah. Makan pelik-pelik saja masuk dalam perut. Ajinomoto tu, ajinomoto dah tu ni. Macam-macam penyakit-penyakit. Pendek ya hidup ni. Tak lama. Maka kita pilihlah nak senang hidup sementara atau nak senang hidup selama-lama. Mana? Akhirat tu senang hidup selama-lama. Ya Ustaz, jangan kapi tak apa ya kau lah gitu. Sungguhlah tu. Hak sungguh dah. Tak percaya lagi. Kita tengok kubur mana hak mati. Hak hidup supaya kita kak jalan ke hulu ke hilir. Makan nasi apa kita, bini apa kita, beranak apa kita, buat rumah apa kita, kerja apa kita. Tapi mati juga akhirnya. Nak ayat kata akhirat tu sebenar, bukan cerita palsu, dongeng-dongeng tidur. Akhirat tu sebenar. Situ. Kemudian wa ghaniyatun 'anil mukhassisi, dan tidak berhajat kepada orang lain yang nak menjadikan sifat penghidup Allah Taala. Tak berhajat pada orang lain untuk menghidupkan Allah Taala. Allah Taala sang yang maha hidup. Ia yang menghidupkan orang lain ya. Bukan dia dihidupkan oleh orang lain, tidak. Wa wahidatun, dan sifat penghidup Allah Taala itu satu. Wala ta'alluq laha bi syai'in, dan tidak bertakluklah sifat penghidup tu dengan sesuatu apa-apa pun, tak ada. Sebab tu terjemuh dia boleh dua. Penghidup, hidup, dua. Menghidupi tak boleh. Menghidupi bukan masuk dalam sifat hayat, dan masuk dalam sifat kudrah. Allah berkuasa menghidup, memati dan sebagainya. Itu. Dah kalau gitu sifat penghidup ni apa hikmatnya? Dikata lagi ta'raknya. Cerita ta'rak sikitlah. Atau wal hayatu sifatun tusahihu lidzati allati qamat biha an ta'lama wa taqdira ila akhir. Bermula sifat penghidup, sifat hayat ni ialah sifatun, satu sifat tusahihu lidzati, yang mengesahkan bagi satu-satu zat tu, allati qamat biha, yang berdiri dengan dia, dengan sifat dengan zat tersebut, anta lama wa taqdira, bahawa dia tu maha mengetahui, dia tu maha berkuasa. Itu. Jadi kalau tak ada sifat penghidup, tak ada habis sifat-sifat lain. Gitu. Jadi seolah-olah sifat penghidup ni pada akal kita syarak dipanggil. Bukan seolah-olah sifatu syartin lizat.
Mana sifat syarak bagi zat fit ta'aqquli, pada ta'aqqul akal. Pada fikiran akal, satu zat yang kita nak kata dia bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, sama, bahasa kalam, hidup ke mati? Gitu lah. Maka mesti kena hidup. Kalau tidak, tak ada sifat-sifat tu. Tu syarak fit ta'aqquli. Ka'anna syart, atau seolah-olah syarak fil waqi', pada realiti. Gitu dah. Syarak sengati ta'aqqul akal, seolah-olah syarak pada waqi', pada realiti, mana pada zat Allah Ta'ala seolah-olah syarak, bukan syarak. Tidak bersyarak zat Tuhan ni. Kena ada Tuhan, kena ada. Lama pahal lagu tu pula berat ada ni. Ada gitu dah. Seolah-olah syarak pada waqi', pada realiti. Tapi syarak sengati fit ta'aqquli, pada ta'aqqul akal kita. Kita nak tahu nak apa, kita nak cerita seorang tu baik, bijak, dermawan, hidup ke mati dia. Itu dulu. Dah ada ni. Tu. Pasti kena hidup dulu. Barulah hak kita duk cerita sifat dia hak lain tu orang boleh dengar. Dia kata baik sungguhlah si hamba Allah Taala. Dia kata ni, baik, bijak, dermawan, juru. Dia kata, duk mana? Tak ada dah mati. Maksud cerita. Dah mati dah. Nak cerita lah hidup dah. Hidup lagi. Ada belakang rumah saya. Sungguh dermawan. Sungguh. Nak apa lagi minta sikit berah-berah kau tu contoh. Ni tak akal pun kita fikir lagi tu. Betul tak? Satu zat tu kita nak cerita sifat-sifat lain. Hidup ke tak hidup dulu? Kalau hidup, sahlah sifat-sifat lain tu ada di zat dia. Gitu. Jadi sifat hayat ni seolah-olah syarak bagi zat Allah Ta'ala pada waqi' nak bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat yang lain, atau syarak sengoti fit ta'aqquli, pada akal ta'aqqul akal kita nak bersifatnya zat Allah dengan segala sifat-sifat kamalat yang lain. Habis situ. Kemudian dia kata dalam buku kita ni kebalikan. Kebalikan ni mana? Lawan lah. Hak dia buat menganjing. Allah bersifat dengan hayat. Apa hayat? Hidup. Hidup siapa? Hidup Allah. Lawannya lawan hidup, mati. Mati siapa? Mati Allah. Saat dia hidup, berlawan mati tu kan. Ada orang menganjing gitu. Orang ni sama ada dia jahil sungguh atau dia tahu hak sebenar, tapi dia wak memperolok-olok, istihza, wak menganjing. Tu. Padahalnya makna lawan sini tak boleh beri pun sekali. Gitu dah. Tak boleh beri pun sekali. Hidup tak boleh berhimpun sekali dengan mati. Bila mati tak hidup, bila hidup tak mati. Gitu lah. Kita dok misal sama kan. Kita tengok orang tu parking di tempat OKU. Orang kurang upaya. Ia bukan OKU. Tak ada stiker OKU. Tu kereta kita bertanya dia, awak ni cacat ke? Kata saya tak cacat, cuma saya tak ada sifat pendengaran je. Kata ni, awak tak ada sifat pendengaran, mana awak pekak lah. Tak, saya tak pekak, saya cuma tak ada sifat pendengaran. Boleh terima kepala otak kita gitu. Dah tak ada sifat pendengaran tu pekak lah. Dak ya tu, pekak lain, tak ada sifat pendengaran lain. Kok mana lagu tu? Dah tak ada sifat pendengaran tu pekak. Dah pekak tak ada sifat pendengaran gitu Ada sifat pendengaran tak pekak. Mana boleh berhimpun sekali dua tu. Saya ada sifat pendengaran tapi saya pekak, boleh? Atau saya tak ada sifat pendengaran tapi saya tak pekak, boleh? Tak boleh. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawan, tak boleh berhimpun sekali. Gitu. Kalau mati tentu tidak hidup. Kalau hidup tentu tidak mati. Maka Allah Ta'ala kita i'tikad tentu tidak dia mati, atau pada makna mati, atau pada makna mati, yakni seperti hidup dengan roh. Tadilah. Itu yang kata. Kebalikan dari sifat ini adalah al-mautu, mati, yang berarti mati, yakni mustahil Allah mati, yakni tentu tidak Allah Ta'ala mati. Mustahil dengan makna istihalah. Sama-sama kita kena takwil lagu tu. Ini orang panggil cakap mudah-mudah, dia panggil tasammuh fil ibarah, dia panggil dah. Mustahil Allah Ta'ala mati mana? Tentu tidak. Istihalahlah Allah Ta'ala mati, tentu tidaklah Allah Ta'ala mati. Atau pada makna mati, apa? Dia i'tikad Allah Ta'ala ti hidup, tapi hidup dengan roh.
Walau roh yang qadim sekalipun, pada makna dia i'tikad Allah harus mati walau tidak mati lagi. Tentu tidak lagu tu. Itulah. Habis itu. Kemudian kita akan masuk pulaknya sifat sama', basar dan kalam. Tapi di sini dia buat mari. Dia buat mari apa dia buat mari sami'un dulu ni. Betul? Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalamun istamar hayatunil ilmul kalamun istamar. Gitu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu dah. Jadi ni nak kemah balik. Dia nak kemah balik pada kita sifat-sifat ma'ani hak kita mengaji dah. Yu'ai pula faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalamun istamar. Yu'ai mari pula tu. Tapi tak apalah. Ni nanti kita akan baca sikit di dalam kitab hak Arab ni. Sebab penting juga. Kenapakah ulama kita dulu dia terjemah qudrat artinya berkuasa, iradat artinya menentu, ilmu artinya mengetahui. Sebenarnya ada juga ni anjuran daripada kitab supaya tidak orang panggil membahas-bahaskan dengan lebih detail pada masalah sifat. Nanti kita akan baca insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Ada ni. Nampak macam ada tu. Ada. Tak ada. Nampak macam ada tak ni? Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.